Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafi anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم أما بعد. Alhamdulillah, puji syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang masih memberi saya kesempatan untuk terus berkongsi sedikit ilmu yang tidak sebesar mana pun, hanya ilmu-ilmu yang biasa saja. InsyaAllah hari ini kita ada sedikit perkongsian ringkas yang bertajuk menangis kita kerana takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Satu hari Abu Laits radhiyallahu anhu telah berkata, malaikat ni Allah telah mencipta malaikat di langit yang ketujuh. Sejak itu mereka bersujud. Mereka bersujud sampai ke hari kiamat. Malaikat ni sujud kepada Allah sampai ke hari kiamat. Tak angkat kepala dia. Ketika di hari kiamat, malaikat pun angkat kepala. Dan malaikat berkata, Maha suci engkau, kami telah menyembah engkau dengan sesungguhnya. Malaikat yang takut kepada Allah, dia sujud sampai ke hari kiamat esok. Allahumma salli Muhammad. Firman Allah juga ada berkata, mereka itu malaikat takut kepada Tuhan di atas mereka dan mereka memperbuat apa-apa yang disuruh. Malaikat ni buat apa yang disuruh saja. Macam kita ni berbeza. Allahumma salli Muhammad. Kita ni suruh benda yang Allah suruh pun kita buat, benda yang dilarang pun kita buat. Tu kita manusia. Nafsu kita tu. Allahumma salli Muhammad. Sabda Rasulullah SAW ada juga berkata, ketika tubuh seseorang hamba menggetar kerana takut kepada Allah, bergugurlah dosa-dosanya bagaikan daun jatuh dari pokoknya. Sabda Rasulullah ada kata begitu. Ada cerita ke juga, ada sebuah kisah Allahumma salli Muhammad. Ada seorang lelaki ni satu hari dia jatuh hati dengan seorang wanita ni lah. Macam kita lah, Malaysia biasa manusia kan, ada perasaan tu. Lelaki suka perempuan, perempuan pun suka lelaki. Dan satu hari lelaki ni jatuh hati dengan seorang perempuan tu. Tiba-tiba satu hari perempuan yang dia suka tu keluar. Lepas tu lelaki tu dia tengok perempuan tu kat jauh. Perempuan ni duduk seorang ni. Kan dia pun pergi kat perempuan tu, ligan perempuan tu. Kan Allahumma salli Muhammad. Keadaan kampung masa tu dalam keadaan lenyang lah, sunyi, tak ada siapa pun ada. Allahumma salli Muhammad. Lelaki tu pun pergi kat perempuan tu, cuba nak menyampaikan hajat dia lah. Nak beritahu yang dia ni berhajat, suka kat perempuan ni, nak menceritakan isi hati dia lah. Tapi perempuan tu kata apa kat dia? Nanti dulu, hang pergi cek dulu kat seluruh kampung ni, Allahumma salli Muhammad, adakah semua orang dah tidur ataupun belum tidur lagi. Lelaki tu dah tak sabar nak menceritakan isi hati dia dengan cepatnya. Dengan pantas dia kata. Dengan pantas dia terus pergi, Allahumma salli Muhammad, pergi cek. Allahumma salli Muhammad, dia pergi cek tengok kat seluruh kampung tu, adakah orang yang dah tidur, adakah yang belum tidur. Allahumma salli Muhammad. Dia pergi cek tengok memang semua dah tidur lah, tak ada seorang pun yang bangun. Allahumma salli Muhammad. Lepas tu dia terus pergi kat perempuan tu. Lepas tu dia kata, benar, dia kata, semua orang dah tidur dah. Lalu perempuan tu cakap apa pula? Bagaimana dengan pendapatmu dengan Allah? Allahu Akbar. Perempuan tu kata macam mana? Bagaimana pendapatmu dengan Allah? Adakah Allah ni tidur? Allah bersama lelaki. Lepas tu lelaki tu menjawab, sesungguhnya Allah tak pernah tidur. Tu perempuan jawab pelik, sesungguhnya zat tidak pernah tidur akan melihat kita meskipun manusia sedang tidur. Lelap dan tidak melihat kita. Allah Muslim Muhammad pun kata macam tu. Kan Allah tak pernah tidur, mahupun kita tidur, Allah tak pernah tidur. Allah Muslim Muhammad. Allah Muslim Muhammad. Oleh kerana lelaki tu takut akan apa yang disampaikan oleh perempuan tu,
laki tu pun belah dari situ. Dia pergi tinggal perempuan tu. Allahumma salli Muhammad. Tinggal perempuan tu sebab apa? Kerana takut akan Allah. Tu kita pun kena sentiasa saling mengingati. Ingat antara satu sama lain. Jangan contoh kawan kita ni buat satu benda yang dilarang Allah, kita kena tegur dia. Ni cik, tak boleh buat macam ni. Allah marah ni. Kita kena saling tegur menegur. Sebab manusia ni mudah lupa. Kita kadang lalai, leka. Kita buat benda yang tanpa kita sedar. Mahu pun bercakap lagi lah. Allahumma salli Muhammad. Selalu kita cakap, kita lupa apa yang kita cakap, ataupun benda yang tak sedang kita cakap. Kadang terlepas juga. Allahumma salli Muhammad tu. Kita kawan-kawan yang baik, kita kena tegur kawan kita. Supaya apa? Supaya kita sentiasa ingat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allahumma salli Muhammad. Lepas tu laki tu dah pergi daripada perempuan tu. Dia bertaubat dengan bersungguh-sungguhnya, dan dia pun meninggal. Allahumma salli Muhammad. Dia meninggal. Satu hari lepas dia meninggal tu, ada seseorang hamba Allah ni bermimpi jumpa dengan lelaki yang meninggal tadi ya. Lepas tu lelaki tu bertanya, apakah yang dilakukan oleh Allah kepadamu? Lepas tu lelaki tadi tu menjawab apa? Allah telah mengampuniku kerana ketakutanku dan meninggalkan dosa itu. Nampak? Allahu Akbar. Kita kalau tak sempat bertaubat, macam mana kita? Dengan dosa kita, ya Allah, dari sejak akhir balik tu sampai dosa kita sekarang ni, berapa banyak dosa yang kita buat dosa. Mahu perempuan yang membuka aurat. Allahumma salli Muhammad. Dari sejak dia balik tak pernah pakai tudung, kan? Terpampang rambut dia. Berapa ramai lelaki yang melihat dia. Bubuh pula gambar dalam Facebook. Allahu Akbar. Tak terhitung dosa kita ni, kan? Itu yang mana ada di sini yang upload gambar dia, kan? Allahumma salli Muhammad. Upload gambar dia dalam Facebook yang tidak menutupi aurat dengan sempurna, maka eloklah padam gambar-gambar tu, kan? Yang mana kawan-kawan ada tag gambar tu, minta kawan remove balik tag tu. Tuan tolong buang gambar-gambar tu. Benda tu bahaya sebab sekarang ni memang tak ada rasa apa-apa lagi yang nak tanggung esok kita di sana. Allahumma salli Muhammad. Ada sebuah hikayat jugalah. Ada sebuah cerita di golongan Bani Israel. Ada seorang lelaki abid. Lelaki abid yang menanggung keluarga dia, yang ramailah anak dia ramai, kan? Satu hari dia ditimpa musibah, iaitu dia ditimpa satu sakit yang tak dapat dia membuat apa-apa. Dia nak pergi cari nafkah pun tak boleh. Sehingga kan isteri dia pula kena mengganti ke tempat si suami tu. Allahumma salli Muhammad. Kemudian perempuan tu pun tak tahu cara macam mana. Dia pergi ke rumah orang kaya. Dia pergi rumah orang kaya. Allahumma salli Muhammad. Dia pun mintalah makanan, minta sedikit makanan kepada keluarganya. Orang kaya tu berkata, boleh, tapi sebelum aku bantu ni, kena serahkan diri tu kepada aku dulu. Allahu Akbar. Perempuan tu dengar macam tu. Perempuan tu pun terdiam. Dengar-dengar macam tu, dah kita kata macam tu. Bayangkan kita satu hari kita nak pergi minta tolong orang. Ibu orang kata, boleh, kata, ambil serah diri dekat aku dulu. Agak-agak apa perasaan kita waktu tu? Allahu Akbar. Perempuan tu pun dia terdiam. Terdiam, lepas tu terus balik. Lepas balik, dia tengok anak dia merengek kat mak dia. Mak lapar, dia kata, bagilah kami makan. Hati mak ni, Allahumma salli Muhammad, tak tahan tengok anak dia menangis apa semua, kan? Dia pun mengambil keputusan untuk terima tawaran si lelaki kaya tadi. Dia pergi rumah kaya tadi tu. Dia pergi rumah kaya tadi. Allahumma salli Muhammad. Lalu dia menceritakan pasal keluarga dia tu. Orang kaya tu apa? Tak payah apa lagi. Ada hang setuju tak setuju ni, dia kata. Aku minta hang menyerahkan tubuh hang tu. Orang tu pun mengangguk. Lepas mengangguk tu, orang kaya tu kata apa? Apa lagi? Pergi naik bilik. Pergi naik atas. Pergi naik atas tu. Lepas tu Allahumma salli Muhammad. Perempuan tu masa nak duduk dalam bilik, dalam keadaan yang sunyi tu, Allahumma salli Muhammad, badan dia tiba-tiba seolah-olah menjadi menggeletak ni. Allahumma salli Muhammad. Dia menggeletak. Lepas tu orang kaya tu masuk tengok. Apa hal menggeletak ni, dia kata ni. Perempuan tu jawab, sebenarnya aku takut kepada Allah, kata. Dengar perkataan macam tu, orang kaya tu kata, apa pula kata? Hang ni takut kepada Allah bersama kefakiran hang, bersama kemiskinan hang ni, maka semestinya aku lebih takut daripada engkau. Orang kaya tu kata macam tu kat dia. Dengan segera orang kaya tu buat apa? Menghentikan keinginan dia tu, sebab
menghentikan keinginan dia tu terhadap perempuan tu. Dia pun dia kata, ambil lah apa yang hang minta tadi, aku bagi secara percuma, tak payah nak bagi tubuh hang ni kat aku. Dan perempuan tu pun hidup dia menjadi senang. Sebab apa? Sebab kekayaan si lelaki tadi tu. Allahumma salli Muhammad. Kemudian Allah memberi wahyu kepada Nabi Musa. Allahumma salli Muhammad, katakanlah kepada fulan bin fulan, aku telah mengampunkan dosanya. Lalu Musa pun pergi kat lelaki kaya tersebut, lalu cakap, barangkali engkau telah berbuat sesuatu kebaikan antara engkau dengan Allah. Lalu orang kaya tu pun ceritalah kisah dia dengan perempuan tu. Nabi Musa kata apa pula? Sesungguhnya Allah telah mengampunkan dosa-dosamu. Allahumma salli Muhammad. Kisah ni nampak Allah ni, dia punya pengampunan dia melebihi kemurkaan dia. Allahumma salli Muhammad. Allah ni baik kan. Apa yang kita minta semua Allah bagi, Allah tunaikan. Allah sangat-sangat baik kalau kita perhati betul-betul kan. Mana ada kalau minta kat orang, kita minta kat orang ada orang bagi. Sekali dua boleh orang bagilah kan. Tapi Allah kalau tak minta kat dia, dia marah. Nampak? Orang ada ni tu, kaya macam mana pun, Allahumma salli Muhammad, ada dia sampai sekali dia kata, hampa tak minta kat aku marah. Tak ada. Allah lah, Allah sangat baik, sangat-sangat baik. Allahumma salli Muhammad. Terdapat dalam kitab Raqaiqil Akhbar, pada satu hari Allahumma salli Muhammad, seorang hamba ni dipanggil pada masyar ni lah, hari kiamat. Satu hari hamba Allah ni dipanggil. Oleh kerana sebab apa? Amalan buruk dia terlampau banyak, maka dia diperintahkan masuk ke dalam neraka. Allahumma salli Muhammad. Kemudian selai rambut dari pipinya berkata, rambut bulu roma kat pipi ni, Allahumma salli Muhammad, dia berkata apa? Ya Tuhanku, utusanmu Muhammad telah bersabda, barang siapa menangis kerana takut kepada engkau ya Allah, maka Allah akan mengharapkan mata itu masuk ke dalam neraka. Dan sesungguhnya aku telah menangis kerana takut kepada engkau. Lalu dengan macam tu Allah mengampuninya dan menyelamatkannya daripada api neraka, berkat dengan selai rambutnya. Kemudian Jibril mengumumkan, fulan bin fulan telah selamat. Sebab apa? Berkat daripada selai rambut. Allahu Akbar. Dengar macam tu, Allahumma salli Muhammad. Kita tengok renung balik diri kita ni, ada tak kita ni menangis kerana takut pada Allah? Ulama, satu hari ulama ni ada, ulama ni dia mengkaji sangat ni. Dia kata apa? Allah Muhammad, kalau menangis taubat seorang hamba ni yang takut kerana Allah, dia menangis titisan air dia keluar, air mata dia tu keluar melalui tepi mata dia tu. Tepi mata. Bukan di tengah-tengah mata ni. Kita menangis tengok Hindustan, ialah keluar kan. Kita menangis sebab sedih tengok Hindustan, dia keluar air mata kat tengah-tengah ni. Tapi kerana orang yang takut kepada Allah, dia keluar mata di hujung mata ni. Allahumma salli Muhammad. Ulama sampai mengkaji sampai macam tu sekali. Allahumma salli Muhammad. Sesungguhnya Allah ni Maha Pengampun. Kita minta maaf. Minta maaf ya tuan-tuan. Bukan susah pun kan. Allahumma salli Muhammad. Diceritakan daripada Muhammad bin Munzir, manakala menangis, beliau mengusap air mata ke muka dan ke janggutnya sambil berkata, telah aku dengar bahawa api tidak akan menjilat muka yang basah oleh air mata. Maka orang mukmin takut akan seksa Allah serta menahan diri daripada nafsu dan syahwat. Nampak? Ulama mengajar kita, kalau kita menangis kerana takut kepada Allah, air mata yang meleleh tu kita lap pada muka kita tu. Sebab apa? Yang mana menjadi bukti air mata meleleh tu? Kita lap kat muka tu, Allahumma salli Muhammad, maka air mata yang takut kepada Allah tu takkan disambar api neraka. Allahumma salli Muhammad. Tu kita kalau boleh air mata banyak tu, lap satu badan tengok. Cuba tengok, boleh dapat tak? Allahumma salli Muhammad. Kita Allahu Akbar. Saya apa yang saya cakap ni, saya paling takut sekali lah. Allah akan uji saya dulu ni, saya takut tak takut kepada Allah ni. Selagi mana kita ni, Allahumma salli Muhammad, kita ni masih buat dosa, di situ saya berpendapat masih kita ni tidak takut kepada Allah. Kalau kita takut kepada Allah, maka kita akan meninggalkan semua larangan Allah. Allahumma salli Muhammad. Itu dah takwa. Kata
kita duduk sembahyang Jumaat kan, Allahumma salli Muhammad, apa itu takwa? Takwa tu membuat apa yang disuruh, meninggal apa yang dilarang. Tapi kita kadang-kadang tu ada juga buat yang dilarang tu. Tanda apa tu? Tanda kita masih dalam hati kita masih tidak takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allahu Akbar. Takut sungguhlah. Allahumma salli Muhammad. Di sini akhir ulasan saya. Maka kita kenalah betul-betul takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Menangis kabel kita, cuba berzikir setiap hari kan. Kata tok guru saya, Allahumma salli Muhammad, kita ni hati kita yang tak boleh menangis sebab apa? Kerana banyaknya dosa kita tu. Cara kita nak melembutkan hati kita dengan apa? Kita dengan membanyakkan zikrullah. Zikir-zikir, solat sunat, zikir pun Allahumma salli Muhammad, ada berbagai cara lah zikir. InsyaAllah kita amal. Jangan kita tidak beramal. Baca Quran, berzikir, doa kepada mak bapak, bersedekah. InsyaAllah moga hati kita menjadi lembut dan dapat menangis kerana takut akan Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin sekali ini saya perkongsian saya. Moga apa yang disampaikan ini menjadi iktibar kepada kita dan bermanfaat kepada orang lain, insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.